Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan, saya nak mengenalkan diri saya sendirilah. Nama saya Mifzal. Yang penuh Mifzal Sami Bisadil. Okey, nombor matrix seperti korang tengok dekat sini, AN20067. Okey. Hari ini saya nak bentangkan ciri-ciri sesebuah resume. Kita bukan nak membincangkan ciri-ciri sesebuah resume yang buruk ataupun yang tidak baik, tapi ciri-ciri resume yang baik. Okey, sekarang ni kan kita selalunya pandang rendah dengan resume. Oh, resume Jepun. Kalau letak CJ je, kita dah mencukupi. Tapi bukan macam tu lah pemikiran yang sebetulnya lah. Sebab resume ni memainkan peranan besar juga. Sebab dia menunjukkan kematangan kita. Dia macam resume ni macam sebuah hipnosis yang sama ada kita ni seorang pekerja yang baik ataupun kualiti. So kalau macam hipnosis tu menggambarkan korang ni buruk, maksudnya tu lah. Maksudnya kau seorang bukan pekerja yang baik. Okey, tanpa membuang masa, kita baca ciri-ciri lah. Ciri-ciri sebuah resume. Ciri-ciri resume yang baik ada 4. Poin yang pertama, resume yang memerlukan keperluan majikan. Poin yang kedua, resume yang menunjukkan kelebihan sendiri yang boleh dijadikan sebagai aset untuk bekerja dengan majikan. Poin yang ketiga, resume yang terang dan jelas. Poin yang keempat, resume yang padat dan ringkas. Okey, untuk part ni aku akan cerita resume yang point first dan yang point second. Untuk part kedua nanti pembentang Arif nanti lah. Untuk ketua aku yang akan bentangkan. Okey, untuk poin yang first. Resume yang memerlukan keperluan majikan. Okey. Pastikan resume yang anda tulis berdasarkan pada kriteria yang diperlukan oleh bakal majikan. Tapi jangan menipu hingga menyamai kriteria yang diperlukan. Tunjukkan kekuatan anda jika kriteria yang diminta. Untuk part ni lah. Macam mana nak cerita untuk part ni kan selalunya dalam akhbar ataupun berita advertisement pekerjaan yang kita akan tengok dekat mana-mana. Kita dapat email ataupun kita cari dekat website syarikat tersebut lah. Contoh Petronas sedang mencari pekerja pandai programming ataupun pandai welding. Kita ni ada basic programming. Kalau kita betul-betul macam tak kisah dengan apa yang kita nak bekerja nanti kan. So kita go on, kita try. Dan kita kena penuhi kriteria apa dia pandai programming. Dia pandai guna C++ ke, dia pandai guna Python ke, dia pandai JavaScript. Kau letaklah apa yang kau pandai guna. Jangan pula macam kau pandai C++ je tapi kau tak pandai guna Python. Kau jangan macam menambah-nambah pula kau pandai guna Python. Nanti kau bekerja nanti menyusahkan kerja kau sendiri sebab kau just expect yang kau boleh je guna. Padahal benda tu dua apps yang berbeza. So jangan tokok tambah yang macam tak berguna lah. Yang menyusahkan suatu hari nanti untuk kau bekerja. Okey, untuk poin yang kedua, resume yang menunjukkan kelebihan sendiri boleh dijadikan sebagai aset untuk kerja yang dengan majikan. Okey, huraian dia adalah untuk bahagian ini kita perlu stand out dengan menunjukkan yang anda adalah terbaik untuk dijadikan aset untuk para majikan supaya dengan menyertai syarikat beliau. Okey, apa yang maksud stand out dekat sini? Contohlah kriteria yang advertisement pekerjaan daripada Petronas tu bagi tahu. Dia perlu seorang pekerja yang pandai welding. Engkau pun letak dekat situ engkau pernah menyertai pertandingan welding, dapat nombor 1 semua. Padahal kau tak pernah menyertai welding. Basic pun kau macam cukup-cukup makan. So kalau benda tu kau betul-betul dapat nombor 1, kau letaklah dekat situ sebagai maklumat yang berguna. Tapi kalau kau tak macam acah-acah, yang macam kau sebenarnya bukan nombor 1, jangan letak lah. Just kau letak, kau basic je dekat situ. Kau pandai welding. Kalau kau nak macam nampak stand out lagi, kau letaklah maklumat lebih yang lain. Kalau contohlah programming kan,
apa yang macam berkaitan dengan software yang boleh nampak kau stand out selain daripada programming C++ ataupun guna Python ataupun JavaScript. Kau boleh letak kau pandai guna Adobe Photoshop ataupun Adobe Apps lain. Itu pun berguna, itu pun menunjukkan stand out yang kau seorang bakal bekerja untuk majikan nanti, kau akan bergunalah untuk suatu hari nanti. Okay, that's all untuk part aku. Aku bagi part dekat Arif. Yang part kedua nanti, orang lain yang bincang lah. Orang lain akan bentangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Aiman bin Muhammad Razi, nombor matriks AA200254. Jadi sehari ini saya akan menceritakan tentang resume, ciri-ciri resume yang lengkap. Jadi seterusnya, ciri-ciri resume yang lengkap adalah ciri-ciri resume itu haruslah terang dan jelas. Seperti kamu lihat, majikan atau mana-mana company yang besar akan menerima banyak sehingga ratusan surat permohonan jawatan kosong dalam kadar setiap hari. Ini akan membuatkan pekerja yang menerima surat permohonan tersebut untuk lihat dan mengkaji surat permohonan tersebut, resume anda dalam masa yang sangat singkat. Untuk pengetahuan anda, mengikut kajian, purata untuk pekerja melihat dan review resume anda itu hanyalah selama 6 saat. Dan seperti kami tahu, 6 saat itu sangat-sangat pendek. Oleh itu, anda perlu isi maklumat-maklumat yang relevan sahaja, dan isi itu haruslah terang dan jelas. Sebagai contoh, anda perlu mengisi resume anda dan isi itu haruslah berada dalam font yang terang dan pekat agar memberi lebih senang untuk pekerja tulis tengok. Dan make sure isi itu perkataannya haruslah bersaiz besar agar untuk meringankan pekerja itu yang mengalami masalah penglihatan kerana melihat banyak sangat surat permohonan. Okey, akhir sekali, resume yang lengkap dan baik haruslah mengandungi isi-isi yang padat dan ringkas. Jadi resume ini anda harus buat seringkas-ringkas yang boleh, tetapi penuh dengan maklumat-maklumat yang penting, dan maklumat ini perlulah menjadi sangat penting sehingga majikan atau company tersebut tertanya-tanya tentang profil dan latar belakang anda. Dengan ini, anda boleh menggunakan resume ini sebagai stepping stone semasa sesi temuduga nanti. Oleh itu, penemu duga akan memberi soalan-soalan berkenaan resume anda, jadi anda haruslah sediakan payung sebelum hujan dengan menyediakan jawapan-jawapan yang boleh dipakai semasa sesi temuduga tersebut. Okey. Jadi itu sahaja yang saudara Mifzal dan saya boleh bincangkan. Saya berharap agar video ini dapat memberi kesedaran tentang kesilapan-kesilapan kecil pada resume anda. Saya juga ingin mengisi masa ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana memberi peluang kepada kami untuk menceritakan tentang ciri-ciri resume yang baik dan lengkap. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.